اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, sejak jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan pembicaraan. Anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini masih lagi menyambung pembicaraan fardu wudu yang ke-6. Pembicaraan fardu wudu yang ke-6. Saya pergi kepada permasalahan apabila berlaku syok sama ada ketika berwudu ataupun selepas daripada selesai berwudu. Yang mana dalam pembicaraan rukun fardu tertib ini, biasa kitab akan pergi pada pembicaraan syok. Sebab tertib ini bersusung satu-satu anggota, tiba-tiba di tengah tu timbul syok. Macam mana tertib nak undur balik ataupun nak sambung balik. Sebab tu dibicarakan syok ketika membicarakan pembicaraan fardu wudu yang ke-6, iaitu tertib. Jikalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Idaman Penuntut, hak edisi kitab Safinatun Najah, hak edisi Jawinya, muka surat 4 baris yang kedua daripada atas. Kitab Safinatun Najah, edisi Jawi, muka surat 4 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sadisu at-tartibu. Bermula yang ke-6. Bermula yang ke-6, ini bermula fardu wudu yang ke-6 itu tertib. Tertib bersusun satu-satu fardu wudu. Dimulai dengan membasuh muka serta berniat, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki serta dua mata kaki. Kemudian minggu lepas dan minggu terdahulu saya pergi kepada permasalahan syok. Syok, zon, yakin. Syok bahasa Arab, syakun. Tapi bahasa Melayu syok juga. Bahasa Melayu syok wasangka, itu bahasa Melayu. Syok ni 50-50. Zon, berat di hati, sudah membasuh satu-satu anggota wudu. Yakin tu 100%. Jadi pekoh memada dengan zon. Ketika kita sedang berwudu, di hati kita timbul sedikit-sedikit anggota wuduk sebelum tu buat ke tak lagi. Tapi berat di hati buat dah.
maka sudah memada. Teruskan menyempurnakan tertib wuduk. Adapun syok ni sidang pendengar, dia 50-50. Kemudian minggu lepas dan minggu terdahulu saya sekalikan antara syok ketika berwuduk dan syok ketika bersolat. Sebab ketika membicarakan rukun solat yang terakhir yang 13 tertib, dan kita akan membicarakan syok. Tapi bila saya bicara sekali dua tu mungkinlah agak tak dapat nak fokus, tak dapat nak tumpu. Jadi insya-Allah saya akan cerita jugalah. Sebab saya ada bicara minggu lepasnya, syok Fatihah baca ataupun tindak. Itu di antara syok pada satu-satu rukun solat yang 13. Itu nanti saya akan ceritalah. Sebab kalau syok Fatihah ni, ini perkara biasa berlaku. Tapi saya fokus dahulu syok ketika berwuduk, 50-50. Ini syok ketika berwuduk sidang pendengar. Adapun syok ketika berwuduk sama ada satu-satu anggota wuduk tu buat ke tak buat. Dia berbeza dengan syok sama ada wuduk ambil ke belum ambil. Tu lain. Syok sama ada wuduk tu ambil ke tidak. Contoh macam mana sidang pendengar. Kita mandi. Lepas mandilah kita berwuduk. Lepas mandi kita berwuduk. Lepas daripada selesai mandi, kemudian kita pun ambil tuala, kita lap. Kita ambil tuala, kita lap. Tak okey lah. Masa lap tuala ke, sebelum lap tuala ke, tak okey lah. Tiba-tiba, wuduk ambil ke tidak tadi selepas dia mandi ni? Sebab selepas dia mandi, tubuh sekelilingnya basah. Berwuduk ke tidak berwuduk ke, samalah basahnya sebab sudah mandi. Kalau bukan lepas mandi, tu nyatalah muka, tangan, kepala, kaki basah, berwuduk lah tu. Tapi hening ni sudah mandi. Sudah mandi siap. Berwuduk lepas mandilah. Kiannya biasa sama-sama kita akan sudah mandi siap-siap, kita akan berwuduk. Lepas tu kita akan lap tubuh kita lah basah tu. Kita ketika lap ke, sebelum lap ke, selepas pakai baju dah ke, tak kira lah. Mari syok di hati. Selepas mandi tadi tu, ambil air sembahyang ke tidak? 50-50. Rasa-rasa seperti ambil air sembahyang lepas daripada mandi tadi tu, sebelum lap tubuh dengan tuala tu. Rasa-rasa macam dak buat, dak ambil air sembahyang rasa tadi. Ada syok. Ambil sembahyang ke tak ambil air sembahyang? Faham tak ni? Ni lain ni. Ni bicara. Tapi bicara syok lah juga. Ambil sembahyang rasanya ambil. Tapi rasanya dah ambil rasanya. Syok. 50-50. Jadi 50% rasa ambil. 50% berat sebelum tak ambil kalinya. Maka hukumnya kembali kepada asal. Kembali pada asal, kita belum ambil sembahyang. Asal kita kan ambil sembahyang tu kemudian. Yang asalnya tak ambil sembahyang lah. Sebab kita sebelum tu mandi. Sebelum tu qada hajah apa semua. Istinja, kemudian mandi. Mana hak asal belum ambil air sembahyang. Ambil sembahyang ni hak kemudian. Maka bila syok ambil ataupun belum, kembali pada hukum asal, belum ambil air sembahyang. Makna apa? Hukumnya belum ada air sembahyang. Faham tak ni? Hukumnya belum ada sembahyang. Dia kena ambil sembahyang. Tu syok, wuduk, berwuduk ataupun tidak berwuduk. Dia gini je sidang pendengar. Dia kalau syok ni dia kembali pada asal. Hening dia belum berwuduk. Sebab dia qada hajah, istinja, kemudian mandi, kemudian biasa ambil sembahyang lah. Tiba syok, ambil sembahyang ataupun tidak. Kembali pada hukum asal, iaitu belum ambil sembahyang. Maka kena ambil sembahyang lah.
Wajib kena ambil semayang lah. Air semayang ada. Ni saya nak tambah sikit lagi. Air semayang ada. Kemudian, lama dah air semayang ni. Mari syok di hati. Wuduk tu masih lagi ada ataupun sudah terbatal. Sebab lama dah ni. Ambil semayang untuk solat maghrib contohnya. Ambil semayang untuk solat maghrib contohnya. Sampai ke isyak. Lama tu. Sampai ke isyak. Sampai ke isyak tu, wuduk ada lagi ke kentut dah contohnya. Wuduk ada lagi ke kentut dah. Tu contohlah. Syok. Wuduk masih lagi ada ataupun wuduk sudah batal. Balik pada hukum asal. Apa hukum asal sidang pendengar? Wuduk ada. Hak wuduk batal ni berlaku kemudian. Kalau berlakulah. Hak hukum asalnya, wuduk sedang ada. Jadi syok, wuduk memang ada lah. Kita semayang maghrib tadi dengan wuduk tu. Masuk isyak ni dah lama dah ni. Pergi mari di rumah contohnya. Wuduk tu ada lagi ke tak? Syok. Maka kembali pada hukum asal, iaitu wuduk masih lagi ada. Tak payah ambil semayang lain lah. Pergi semayang isyak je lah. Dia gitu. Jangan batal pula. Wuduk ada ke tak ada? Wuduk ada ke tak ada? Dia pun membatalkan wuduk. Tak payah lah. Hukumnya, wuduk masih lagi ada. Sebab hukum asalnya ada wuduk. Itu dua keadaan yang berbeza sidang pendengar. Wuduk tidak ada sebab qada hajah, istinja, mandi. Biasanya lepas mandi kita ambil wuduk. Kemudian mari syok. Wuduk ambil ke tidak? Maka balik pada hukum asal, wuduk belum diambil. Maka wuduk tak ada lah. Wajib kena ambil wuduk. Wuduk ada. Kemudian syok. Wuduk tu masih lagi ada atau sudah terbatal. Maka balik pada hukum asal, wuduk masih lagi ada. Boleh semayang. Tu syok berkaitan dengan wuduk ambil ataupun belum. Wuduk memang ada. Masih lagi ada ataupun sudah batal. Yang saya bicara minggu lepasnya, ketika sedang berwuduk. Kalau syok ni timbul selepas selesai berwuduk, tu satu sidang pendengar seeloknya buat catatan. Kalau kata syok tu timbul selepas siap dah, basuh kaki habis dah, tiba-tiba mai syok di hati. Tadi kepala sapu ke tidak? Ni selesai dah berwuduk ni. Selesai dah, siap dah. Mari syok di hati. Wuduk memang ambil lah. Memang wuduk ambil. Tiba-tiba syok. Muka memang basuh. Kaki memang basuh. Yang terakhir fardu wuduk. Syok di hati, kepala sapu ke tidak. Tapi wuduk sudah dah. Maka syok yang seumpama tu tidak memberi kesan. Wuduk tu sah. Tak seduk mikir-mikir. Terus keluar daripada bilik mandi tu. Jangan duduk layang. Sebab apa? Syok seumpama tu tak memberi kesan. Yang bicara sekarang ni, syok ketika belum selesai berwuduk. Syok macam mana? Ketika basuh kaki contohnya, kepala sapu ke tidak? Wuduk tak selesai lagi ni. Baru nak mula basuh kaki ni. Baru basuh kaki sebelah kaki ni contohnya. Mai syok, kepala sapu ke tidak? Maka hukumnya, kepala belum sapu, maka berhenti kembali basuh kaki, tak jadi, undur balik kepada sapu kepala, kemudian sapu telinga sunat wuduk, kemudian barulah sambung balik, basuh kaki. Tu. Ni saya ulang hak minggu lepas. Kemudian hak minggu lepas saya ada tambah sikit lah. Syok pada kesempurnaan. Hak tu saya kira, biarlah hak tu agak rumit sedikit. Kita nak lengkap ni kadang-kadang takut tak sempat juga, kita ambil kasar sudahlah. Syok sama ada satu-satu anggota wuduk tu buat kedok. Contoh tadinya sedang basuh kaki, tiba-tiba timbul syok, kepala sapu ataupun tidak. Dia jangan syok bab niat je. Kalau syok bab niat, sedang pendengar, walaupun sudah siap dah berwuduk, mari syok. Wuduk ambil. Muka basuh.
niat kedok 3 basuh muka. Tu memberi kesan dengan bahawa wuduknya tidak sah. Wuduknya tidak ada. Kalau syak berkaitan dengan rukun niat. Kalau syak bab rukun niat ni dipanggil asal umbi. Jadi syak pada asal umbi iaitu niat, maka waktu memberi kesan pada wuduk kita. Walaupun syak tu berlaku selepas daripada selesai dah berwuduk sekalipun. Kalau timbul syak pada persoalan niat. Kemudian saya pergilah pula oleh kerana saya sentuh dah berkaitan dengan syak ketika solat. Syak ketika solat. Kalau syak selepas solat, beri salam dah. Syak apa rukun di dalam solat buat ataupun tidak. Sehingga kan, kalau beri salam siap-siap dah, syak rakaat sekalipun tidak beri kesan. Siap dah solat. Syak rukun ke, syak rakaat ke, hal tu tak beri kesan. Syak ni, kalau memang sedang molek, sudah salam, memang teringat sungguh, rakaat tak cukup. Ataupun sudah salam, dimaklum oleh orang, rakaat kamu tidak cukup. Dan orang tu dipercayai. Maka tu pasti rakaat tu tak cukup. Dia kena kembali masuk kepada sembahyang, sama balik satu rakaat. Jikalau antara salam dengan dimaklumkan oleh orang, dan dia pun pasti bahawa rakaatnya belum cukup, masa yang pendek, bukan masa yang panjang, maka dia boleh sambung kembali, bangun berdiri, niat di hati sambung balik satu rakaat. Niat di hati sambung balik pada satu rakaat. Masuk je sembahyang. Kemudian baca Fatihah, menyempurnakan satu rakaat. Itu kalau pastilah. Kalau syak lepas sembahyang dah, syak sama ada rukun buat ke tidak, syak pada masalah rakaat, itu tidak memberi kesan. Kalau selepas daripada salam, sudah sembahyang. Adapun kalau syak ketika sedang-sedang solat. Syak ketika sedang-sedang solat, saya fokus minggu lepasnya kepada rukun Fatihah lah. Kemudian dia panjang juga bicara hak berkaitan dengan syak ketika solat, berkaitan dengan rukun sembahyang ni, bukan Fatihah saja, tapi saya fokus pada Fatihah. Nanti insya-Allah ketika sampai bicara rukun solat yang 13 tertib, kita akan lebih perhalusilah hak berkaitan dengan syak pada rukun-rukun solat yang lain. Saya lebih fokus kepada hak rukun Fatihah. Itu hukum Fatihah. Nanti dulu sebelum hukum Fatihah. Ketika sedang solat, disyak bilangan rakaat. Ini biasa berlaku ni. Ketika sedang solat, syak bilangan rakaat. Dalam sujud yang kedua tu contohnya, timbul syak di hati, 3 rakaat ataupun sudah 4 rakaat. Kita buat contoh sembahyang 4 rakaat. Dia dalam sujud lah. Biasa sujud yang kedua tu lah. Baru 3 ke sudah cukup 4 dah. 3 ke 4. Jadi 3 hak asal, 4 hak kemudian. 3 hak yakin, 4 yang syak. Maka wajib pilih 3 hak asal, wajib pilih 3 hak yakin. 3 yakin lah. 3 pasti. Cuma 4 tu ia kedok 4. Dia 3 yakin. Jangan kata 3 tak yakin pula. Kalau 3 tak yakin, bukan 3, 4, 3, 4. 2, 3, 2, 3 lah. 2 rakaat ke, 3 rakaat. Ni tidak ni. 3 rakaat ke, 4 rakaat. 3 rakaat ke, 4 rakaat. 3 rakaat ke, 4 rakaat. Jadi, hak asal, hak yakin 3. Maka, faham sidang pendengar, wajib 3. Bukan, mana wajib 3 lah. Jangan, ambil 4 tak syak akhir dah. Dah boleh. Sebab 4 tu syak, yang yakinnya 3. Maka wajib ambil rakaat yang 3, kena tambah lagi 1 rakaat. Itu syak bilangan rakaat. Ini biasa berlaku ni dalam solat ni. Syak 3 ataupun 4,
wajib pilih 3 di hak asal, 4 tu hak kemudian. Wajib pilih 3 sebab yakin, hak 4 tu yang di syok. Baik, kita balik kepada syok pada satu rukun Fatihah, pada satu rukun solat, iaitu membaca Fatihah. Rukun solat yang keempat. Rukun solat yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga qiyam berdiri, yang keempat Fatihah. Saya ingat nak selesailah untuk minggu ni syok ni. Nak berpindah kepada tajuk di hadapan tu, bab niat. Niat solat, niat wuduk tu macam mana. Kau ni akan bicara bab tertib tu macam mana, ada bicara di hadapan. Bicara bab niat nanti selepas bicara fardu wuduk yang kena itu tertib. Jadi saya nak perhabis hak berkaitan dengan syok Fatihah. Syok di dalam sembahyang, bukan di luar, bukan selepas sembahyang. Jadi kalaulah dia syok Fatihah ni hukumnya berbeza antara imam ataupun sembahyang diri dengan makmum. Kalau syok Fatihah baca ataupun tidak, kalau yang syok tu imam ataupun yang syok tu sembahyang seorang diri, berbeza hukum dengan yang syok tu makmum. Tapi saya fokus kepada yang syok tu makmum. Ini semua sambilang je ni. Sebab bicaranya berkaitan dengan fardu wuduk yang keenam tertib. Yang bicaranya syok ketika berwuduk. Syok ketika solat ni, ini sambilang. Tambahan sebab hukum disama sahaja. Bicara hukum disama. Jadi makmum ni dia syok Fatihah baca ataupun belum. Maka balik kepada hukum asal, makmum belum membaca Fatihah. Dia gitu je. Sekarang ni Fatihah tu rasa-rasa macam baca dah. Rasa-rasanya dok baca lagi. So contoh mengelepasnya terkadang ialah tu imam baca surah panjang. So contoh mengelepas pagi Jumaat, tu imam baca surah sejadah panjang, lama. Sujud sajadah, kemudian bangun berdiri, sambung balik ayat surah sejadah. Jadi tiba-tiba makmum ni rasa macam syok, ragu-ragu. Fatihah baca ke belum ni? Pada ni. Ini boleh berlaku. Hal ni boleh berlaku. Fatihah baca ataupun belum. Imam pun Allahu Akbar rakaat. Yang makmum ni, Fatihah baca ke tidak? Bila syok, Fatihah baca ke tidak? Jangan lupa sidang pendengar, balik kepada hukum asal. Asalnya, Fatihah belum dibaca. Yang baca tu kemudian. Yang asalnya belum baca. Yang baca tu kemudian. Jadi apabila baca ataupun belum, hukum fiqhnya wajib kembali pada hukum asal, iaitu belum membaca Fatihah. Makmum pula. Imam sudah rakaat, tapi makmum belum lagi rakaat lah. Imam sudah rakaat, makmum syok Fatihah baca ataupun belum, maka balik pada hukum asal, makmum belum baca. Maka makmum tidak boleh rakaat. Sebab bicara sekarang makmum muafiq. Makmum muafiq ini makmum yang dapat masa serta imam satu patah yang pertengahan. Jadi makmum ni pasti muafiq lah. Sebab imam baca surah sejadah lama mana tu. Jadi makmum ni muafiq. Jadi bila imam rakaat, makmum muafiq ni syok, baca ke tak baca, hukumnya belum baca, maka makmum muafiq ni wajib membaca Fatihah semula. Kita kata semula sebab tadi kemungkinan baca dah tapi syok. Baca 50%, tak baca 50% di hati. Maka hukumnya belum membaca. Maka dia wajib kena baca Fatihah. Tapi tu imam sudah rakaat, selesai, tu imam sudah i'tidal. Maka makmum muafiq yang syok Fatihah baca ataupun tidak, hukumnya belum membaca. Makmum muafiq tadi wajib menyodorkan Fatihah sendiri. Sebab Fatihah makmum muafiq sama sekali tidak ditanggung oleh imam. Yang imam tanggung Fatihah makmum hanyalah makmum yang masbuk sahaja. Muafiq masbuk ni di antara pembicaraan popular ketika membicarakan syarat untuk sah berjamaah.
Syarat untuk sah berjemaah ada. So, kita ada 12 syarat. Banyak syarat untuk sah berjemaah. Tapi di antara pembicaraan yang masyhur, kalau membicarakan berkaitan dengan solat berjemaah, ada pembicaraan berkaitan dengan makmum muafiq tu macam mana, makmum masbuk tu macam mana. Kalau solat berjemaah 5 waktu, pembicaraan muafiq masbuk tidak pernah belajar, itu sangat pelik lah. Sangat pelik. Dia syarat untuk sah berjemaah bukan pembicaraan muafiq masbuk saja, dia ada 12 syarat. Contoh dalam kitab Wisyahul Afrah. Tapi di antara pembicaraan syarat untuk sah berjemaah ni, yang popular muafiq dan masbuk. Kalau budak-budak sekolah rendah, tajuk muafiq masbuk ni darjah 5. Darjah 5. Darjah 5 tu umur 11 tahun. Belum balik lagi. Belum balik lah umumnya. Hak balik dah, mungkin balik dah. Mana? Muafiq masbuk ni, mata pelajaran untuk budak darjah 5. Umur 11 tahun. Yang belum balik, kalau kita sebut secara umum lah. Bukan mata pelajaran agama sekolah menengah, bukan. Bukan mata pelajaran agama peringkat universiti, bukan. Hanya, kalau rendah, darjah 5 saja. Tajuk muafiq masbuk. Kalaulah orang yang dewasa dah, balik lama dah, berjemaah cukup rajin, 5 waktu berjemaah, tapi tak pernah pun belajar berkaitan dengan muafiq masbuk, walaupun bukan hanya muafiq masbuk saja, pembicaraan hukum syarat untuk sah berjemaah, tapi popular bicara muafiq masbuk, tak belajar, sangat pelik, sangat ajib, sangat luar biasa. Pelik lah. Mana mungkin seumpama tu, kalau bagi orang yang betul-betul nak solat berjemaah, nak dapat fadilat berjemaah 27 kali ganda, tapi ilmunya duduk di mana? Ilmu tahap darjah 5 sahaja sidang pendengar. Bukan ilmu sekolah menengah, ilmu pekat bawah lagi. Belum balik lagi. Sekolah darjah 5. Tengok letak molek di kepala otak kita, darjah 5. Bukan orang umur 50 tahun. Bukan orang umur 60-70 tahun. Darjah 5, umur 11 tahun. Tapi kalau tak pernah belajar, tu kena balik semula lah. Ke pangkal jalan. Balik semula ke pangkal jalan. Pangkal permulaan kitanya ilmu. Pangkal pendahuluan kepada amal adalah ilmu. Al-ilmu imamul amali, kata Nabi. Ilmu adalah imam pendahuluan kepada amal. Jadi ilmu adalah pendahuluan, permulaan, pangkal. Jadi kalau kita rajin berjemaah, muafiq masbuk tak pernah belajar, kembali balik kepada pangkal, permulaan amal, iaitu ilmu. Kembali balik kepada pangkal jalan. Orang kembali balik pangkal jalan ni orang poya-poya. Orang yang tak peduli agama. Kamu ni bila nak kembali pada pangkal jalan? Poya-poya. Kamu tak peduli pada agama. Sama juga. Nak buat amal agama, imamnya pun dah luang, ilmunya tidak ada, pun samalah juga tu. Tak ada pangkal. Jadi, kena balik kepada pangkal jalan. Nak beribadah, nak berjemaah contohnya, balik kepada ilmu. Bukan buat secara peseng sendiri, nafsu sendiri, rasa-rasa sendiri, sedap-sedap sendiri. Itu bukan amal ibadah. Tapi tak mungkin panjang masa pun singkat dah ni. Sebab kita maghrib awal pukul 7.50. Saya akan berhenti awal sedikit. Jadi kalau makmum tu muafiq, memang imam sama sekali tidak menanggung bacaan Fatihah. Makmum masbuk, imam tanggung bacaan Fatihah. Makmum baca setakat yang sempat dibaca kalau masbuk. Ni nak sebut muafiq masbuk pun pelak. Nak sebut muafiq masbuk pun pelak. Muafiq masbuk, keluar-keluar munafik. Munafik. Muafiq masbuk, lepas tu munafik. Tu saya pernah jumpa dalam kelas orang tua. Pengajaran lah tu. Nak sebut pun tak pandai, keluar munafik. Tambahan pula kalau orang salahnya, muafiq masbuk. Orang pertama saja, minta maaf lah tu sidang pendengar. Tu memang salah sangat. Tak betul belajar gitu. Memang salah sangat-sangat.
Muwafiq masbuk bukan rakaat pertama. Muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalau sedang pendengar berfahaman, muwafiq masbuk adalah berlaku pada rakaat pertama saja. Itu makna kena kembali balik pada pangkal jalan. Kena belajar semula. Muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jadi sekarang ni makmum ni muwafiq. Imam rakaat, makmum ni syok Fatihah baca ataupun belum. Makmum syok Fatihah baca ataupun belum. Hukumnya belum baca. Tapi imam sudah rakaat, selesai rakaat, imam i'tidal. Imam muwafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Rakaat, sujud yang pertama, rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua, rukun panjang yang ketiga. Manapun tu dimaafkan ketinggalan 5 rukun. Termasuk rukun pendek iaitu i'tidal, dan rukun pendek duduk antara sujud. Tapi disebut dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Mana 3 rukun panjang? Rakaat rukun panjang yang pertama, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang rukun panjang yang ketiga. Makna kalau imam duduk antara sujud ke imam sujud yang kedua, makmum tadi yang syok Fatihah baca ataupun belum, dia membaca Fatihah semula, dia pun sudah baca Fatihah, dia pun rakaat, i'tidal, sujud, kejar balik tu imam yang sudah naik pada rakaat yang kedua contohnya. Itu makna dia tetap kena baca Fatihah. Jangan pula imam rakaat, makmum muwafiq tadi syok Fatihah baca ataupun belum, biar saya nak rakaat jugalah. Fatihah awak belum baca tu, imam tak tanggung Fatihah masbuk. Tak apalah, saya rakaat, kemudian rakaat tu saya tak kira lah. Sepakat tak jadi. Dengan bahawa imam lepas tasyahud akhir memberi salam, saya akan tambah serakaat, ganti balik 1 rakaat yang saya syok Fatihah baca ataupun belum. Maka tak payah baca Fatihah lah. Jadi nanti ketinggalan jauh dengan tu imam pula. Saya nak rakaat jugalah. Rakaat tambah kira. Tu tak ada. Jalan tu tak ada sidang pendengar. Jalan seumpama tu tidak ada. Kalau syok Fatihah baca ataupun belum, makmum belum rakaat, imam rakaat dah. Tiba-tiba makmum nak ambil keputusan nak rakaat, dengan kiraan rakaat tu dia tak mau kira, nak tambah lepas imam beri salam. Dia rakaat dengan sengaja tanpa membaca Fatihah semula, sembahyang sudah batal. Bukan kata nak tambah rakaat lepas imam beri salam, dia rakaat tu batal sembahyang dia. Sebab dia rakaat dengan sengaja tanpa membaca Fatihah. Maka dia tidak mengikut tertib sembahyang. Ini kita bicara tertib sembahyang. Lepas Fatihah siap, baru boleh rakaat. Rakaat siap, i'tidal. Itu dia panggil tertib sembahyang. Sekarang ni kamu makmum, Fatihahnya hukumnya tidak ada. Sebab kamu syok baca ataupun belum. Bila kamu tidak baca Fatihah, hukumnya belum ada Fatihah, kamu rakaat dengan sengaja, kamu meninggalkan rukun tertib aturan sembahyang, maka sembahyang kamu batal. Bukan kata rakaat, konon-kononnya, rakaat tu tak mahu bilang, nak tambah lepas imam beri salam. Tak ada jalan seumpama tu sidang pendengar. Dia wajib kena baca Fatihah juga, dimaafkan ketinggalan daripada imam, 3 rukun yang panjang, sampai sujud yang kedua. Pembicaraan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun. Ini semua pembicaraan syarat untuk sah solat berjemaah. Kalau pembicaraan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang pun tak tahu, dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun pun tak tahu, sadilah balik kepada pangkal jalan, yang mana permulaan amal Nabi kata, al-ilmu imamul amali, ilmu menjadi imam pendahuluan kepada amal. Kalau ilmu tidak dilengkapkan, kembali balik pada pangkal jalan, belajar molek-molek. Ini di antara sidang pendengar ilmu yang wajib fardu ain. Yang budak-budak belajar darjah 5, umur 11 tahun sebelum dia boleh balik. Ada ni. Itu kan belajar molek. Maaf 3 rukun panjang macam mana, maaf 2 rukun panjang macam mana. Kemudian, saya hanya fokus pada Fatihah saja ni. Lepas tu rukun-rukun solat yang lain, itu insyaAllah saya akan bicara ketika membicarakan tertib solat, rukun yang ke-13 daripada 13 rukun solat.
Sebab saya kena habis dah minggu ni pembicaraan berkaitan dengan syok, saya akan pindah kepada pembicaraan selepas berkaitan dengan niat. Jadi kalaulah imam rokok, makmum pun rokok, tak apalah rokok tidak ke tak apalah. Imam rokok, makmum pun rokok, barulah makmum ni syok. Fatihah tadi baca ke tidak? Ni berbeza. Yang saya sebut tadi, imam rokok ke imam belum rokok, sok kira lah. Imam sedang membaca surah. Makmum syok Fatihah baca ke belum? Maka makmum kena segeralah baca Fatihah. Bukan hanya masalah imam rokok. Mana sekarang ni makmum syok Fatihah baca ke belum? Maka hukumnya belum membaca. Wa imam sedang membaca surah ke, imam rokok ke, tak kira lah. Maka makmum tu wajib membaca Fatihah semula. Tapi sekarang ni imam rokok, makmum pun rokok. Masa rokok tu tak terfikir lagi bab Fatihah. Lepas rokok makmum tu lah, barulah. Macam mana tadi Fatihah? Sekali-sekali macam baca dah. Sekali-sekali tak baca tadi tu, duduk saja tadi tu. Sama ada duduk saja perhati bacaan tu imam, ataupun duduk saja hati lalai, kemungkinan belakalah. Kemungkinan tu imam baca surahnya sedap, hidup perhati kepada Quran surah yang dibaca oleh imam, sedap tu imam, suara pun sedap, suara bacaan pula sedap, suara pula sedap. Jadi makmum ni duduk fokus kepada bacaan surah imam. Fatihah baca ke tak masa sedang tadabbur bacaan, fokus bacaan surah tu imam, hok sedap suara, sedap bacaan tu. Fatihah baca ke tidak? Tapi makmum ni rokok dah juga. Baca ke tak Fatihah? Hukumnya belum baca. Dah hukum belum baca. Sekarang ni makmum rokok dah. Makmum kena buat macam mana? Kena undur balik? Tak boleh. Nak undur balik pada berdiri tak boleh. Sebab dia sudah ikut imam rokok. Imam rokok, makmum sudah rokok. Jadi nak undur balik tak boleh. Berarti dia sudah tidak mengikut tertib solat. Dia rokok tanpa didahului dengan selesai membaca Fatihah. Jadi rakaat tersebut tidak dikira. Rakaat tersebut tidak dikira. Ada ni, rakaat pertama tidak dikira. Kalau betul rakaat kedua tu tidak dikira. Rakaat pertama kira lah kalau berlaku rakaat kedua. Kalau berlaku rakaat pertama tidak dikira. Kenapa tidak dikira? Mana dia masih lagi tak cukup satu rakaat. Dengan bahawa imam tasyahud akhir memberi salam, dia wajib kena tambah satu rakaat. Sebab satu rakaat tu tidak lengkap rukun solat, iaitu dia rokok tanpa ada bacaan Fatihah. Sebab ketika rokok, ketika tidak ada khilah, dia syok di hati Fatihah sebelum rokok tadi, baca ataupun belum baca. Dia gitu. Baca ke tidak. Tapi dia rokok dah ni. Dia rokok dah. Tapi dah dia nak undur balik dah. Maka rakaat tu tidak dikira. Lepas imam tasyahud akhir salam, dia tambah satu rakaat. Jadi kalau makmum yang lain tu jangan duduk tertanya-tanya pula, kenapa dia ni? Tu imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram, duduk belakang tu imam. Contoh Tok Bila laginya dianya, duduk belakang tu imam lah Tok Bila. Tu imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram lah. Sama rakaat pertama dengan Tok Imam. Lepas imam beri salam, Tok Bila ke makmum yang bersama dengan imam rakaat pertama bangun pula serakaat. Tu ada problem lah tu. Ada problem yang bahawa rakaatnya cukup, Pak. Cukup pada rupa. 4 tu cukup lah pada rupa. Tapi pada kiraan, 1 daripada 4 tu tidak dikira. Sebab apa? Sebab tidak ada Fatihah. Tidak ada Fatihah sebab dia syok Fatihah baca ke tidak, hukumnya belum membaca. Berarti 1 rakaat daripada 4, rupa 4 rakaat tu tak dikira. Sebab tu dia wajib kena bangun tambah 1 rakaat. Ini contohlah kalau berlaku syok ketika solat. Yang akan dibicarakan biasanya syok ketika solat ni ketika membicarakan rukun solat yang ke-13, iaitu tertib. Ini cuma saya iringi je lah. Yang saya bicaranya adalah berkaitan dengan fardu wudu yang ke-6, iaitu tertib. Saya membicarakan berkaitan dengan syok ketika berwudu. Jadi syok ketika solat tu di tempat dia nanti. Ini hanya sebagai iringan sambilan sahaja. Jadi selesailah pembicaraan berkaitan dengan fardu wudu yang 6 perkara.
fardu wuduk yang keenam, iaitu tertib. Jadi insya-Allah di minggu hadapan saya akan berpindah kepada tajuk yang selepas daripada pembicaraan fardu wuduk yang keenam tertib, iaitu wan niyyatu qasdu syai'i muqtarinam bi fi'lihi mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.